Okay, can you all give me 2 minutes? Cikgu bagi tanda sekejap, whoever, nanti orang boleh tengokkan sekejap. Saya baru habis 2 kelas, sekejap. Sekejap. Okay, we shall start now. Sorry ya. Alright, so nasionalisme di China. Nah, tujuan mereka adalah untuk mengukuhkan peradaban China daripada ancaman politik dan juga ekonomi kuasa asing. Okay, as I told you, Barat is starting to come inside. They are not very happy. And penentangan terhadap China adalah kerana mereka mengatakan dinasti Manchu ini dianggap sebagai orang luar dan mereka hilang mandat. So hilang mandat means because China, they believe in the blessing of gods. So untuk pemerintah ni, all the king, they believe he must have the blessing of God. So raja kini, the dinasti Manchu, dikatakan hilang mandat. Hilang mandat means hilang kepercayaan lah. Alright? So people are not happy because mereka cuba untuk mengukuhkan peradaban China daripada ancaman dan pengaruh politik dan kuasa asing, and penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini dianggap sebagai orang luar dan dikatakan mereka hilang mandat. Nah, what is mandat? Mandat means blessing, saya. You see, those time all the Raja of China, they believe that the Raja is straightly got blessing from God. Okay, so pemerintah, each of the pemerintah akan dikatakan he's a resemble of God. Okay, now they are telling the dynasty Manchu have no blessing from God. Boleh faham? Sulaiman, faham sayang? Teacher. Okay, now mereka hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang dianggap gagal mengalang pengaruh Barat. Nah, pengaruh, I'm recording, okay. Pengaruh Barat ini, okay. This story is not in your buku text. Do you want me to explain to you all pengaruh Barat? Cerita ini, okay, cerita ini tak ada dalam buku teks anda, tetapi I'm going to tell you a story about they call it the Opium War. Have you heard about Opium War? Do you know what is opium, right? Tak tahu juga. Opium adalah ganja. Tahu ganja kan? Hui, anybody there? Semua Priya sini. Oh, cikgu. Semua yang lain. Okay, now.
You see, okay, I will explain, I will terangkan. Ini tak ada buku teks, that's why I'm asking you all. Okay, you guys want to listen, no problem. Okay, China daripada dulu adalah kuasa yang besar. Sebesar dia punya pasaran sangat tinggi. Okay, pasaran sangat tinggi. So apa yang berlaku adalah negara-negara barat ini datang berdagang dengan China. Okay, because they got the biggest market. But China ini very strict. What did kata? You boleh bawa you punya, saya akan jual saya punya barang, saya takkan beli barang used. China is always like that. They don't buy from other people. They only want to sell their product. So because why every time Barat bawa apa-apa barang, China will say, I got all the product, this one, I got this one, I got anything. So Barat actually want to capture of China. So that's actually kita punya Britain lah. Okay, apa yang dilakukan oleh Britain adalah dia telah membawa masuk opium. Okay, to jatuhkan China. So opium telah dibawa masuk dalam China, and in China opium was doing very well. A lot of people started to menjadi addicted kepada candu ataupun menjadi addicted kepada kita punya opium. So keadaan inilah membawa kepada mereka marah, rakyat marah dan mereka menentang. Because why? Kuasa yang diberikan kepada Barat adalah dinasti Manchu. So Manchu is the one bringing them. So that's why rakyat mula marah and menentang. That's why kita punya pengaruh Barat. That is opium, and also mereka punya barangan daripada budaya Barat dan sebagainya. Can you guys understand this one? Boleh faham? Teacher. Okay, very good. Okay. That's a long story. I already cut it short. Okay. Okay, now. Alright, so tujuan mereka untuk mengukuhkan peradaban Cina daripada ancaman pengaruh dan ekonomi kuasa Barat. Nah, penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu. So, dinasti Manchu ini dikatakan sebagai orang luar because they actually control over China. These Manchu are different people. And mereka juga dikatakan hilang mandat. Mandat means just now I told you blessing. Mereka kehilangan mandat, mereka hilang percaya kepada dinasti Manchu yang dianggap gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Nah, gerakan penentangan bercorak anti Barat. So mereka punya penentangan ini bercorak anti Barat dan mereka menentang campur tangan kuasa Barat di China. So anda boleh lihat mereka punya gerakan ini adalah bercorak anti Barat, they go against Barat, dan mereka juga menentang campur tangan kuasa Barat di China. Nah, gerakan penentangan dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. So Dr. Sun Yat-sen adalah orang yang the man behind all this revolution and everything. You can see the picture here. Nah, beliau telah menggunakan 3 prinsip rakyat, iaitu San Minchu. Okay, menggunakan San Minchu iaitu menekankan nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. And then kita ada gerakan revolusi China 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen berjaya menumpaskan ataupun berjaya menumbangkan pemerintahan Manchu dan membawa kepada kemunculan Republik China. Faham guys? Boleh faham yang ini? Ada apa-apa soalan? Boleh faham? Tak ada. Boleh faham yang ini? Boleh. Boleh. Okay, right. So I'm trying to get another book for you because that book is missing. Yesterday's class I was using the book. Sekejap, ambilkan buku tu. Alright. So here, so anda boleh lihat. Nah, nasionalisme Cina bertujuan untuk mengukuhkan peradaban Cina
dan mengelakkan ancaman penguasaan politik dan juga ekonomi kuasa asing bermula apabila kelemahan dinasti Manchu. Okay. Dr. Sun Yat-sen telah menggunakan 3 prinsip iaitu Sun Min Chui, iaitu ideologi yang menekankan nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Beliau menjadi pengasas kepada revolusi China 1911 dan berjaya menumbangkan dinasti Manchu, kemudian muncul pemerintahan Republik China. Faham yang ini guys? Boleh ya? Okay, now kita masuk kepada nasionalisme di Turki. Okay. Okay. Now, nasionalisme Empire Turki dan juga Mesir. Now, Turki ni is actually Turki Uthmania they call it ya. Now, lahir daripada kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19. So, ia berlaku kerana kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam yang telah diancam oleh imperialisme barat. What is imperialisme barat sayang? Apakah itu imperialisme barat? Semua tidur? Faris, apa itu imperialisme barat? Hari ini, what is imperialisme barat? Hey, you know. Mishan, are you there? You orang dengar ke tak dengar ni? Dengar cikgu. I'm there, teacher. Dengar, okay. Okay, you don't know, tell me don't know lah. Okay, imperialisme barat artinya penjajahan barat. Okay, thank you Mishan. Okay, penjajahan barat. So, masalah atau nasionalisme di Turki, Empire Turki ini ataupun Mesir wujud because mereka ingin mempertahankan pemerintahan Islam and also agama Islam. Because pada masa ini, the world was kuasa-kuasa barat sedang mula menjelajah dunia. So like France, we got Britain, we got Spain, kita ada Spanyol, all of them come and conquer the land. So that's why kita punya kerajaan Empire Uthmania dan Mesir cuba mempertahankan sistem pemerintah Islam dan agama Islam. So ini telah membawa kepada 2 gerakan. Satu, kita ada gerakan Islam, lagi satu adalah gerakan pan-Islamis. So untuk Turki dan juga Mesir kita ada 2 gerakan. Gerakan Islam, what is Islam? Gerakan pemulihan Islam. So kita ada gerakan Islam adalah gerakan pemulihan Islam, dan gerakan ini adalah dipelopori, artinya dimulakan oleh Syed Jamal ad-Din Al-Ghafani dan juga Sheikh Muhammad Abdul. So these are the 2 men who actually behind kita punya gerakan Islam, Syed Jamal ad-Din Al-Ghafani dan juga Sheikh Muhammad Abdul. So kedua-dua mereka ini sangat penting. Kemudian imperialisme di Mesir pula telah menyebabkan, so kita boleh lihat imperialisme barat di Mesir telah menyebabkan, so negara barat menguasai Mesir. So bila Mesir dikuasai, ia telah membawa kepada pertembungan budaya Eropah, Amerika dan juga budaya tempatan. So when Mesir was controlled over by kuasa barat seperti Spain dan sebagainya, budaya Eropah, especially we are talking about agama Kristian, the culture of Eropah daripada Eropah, Amerika telah pun bertembung dengan budaya tempatan. And ini telah mengubah tradisi dan kebudayaan masyarakat tempatan. So because it's become a civilization from Europe, Amerika telah bertembung dengan budaya tempatan, and masyarakat kat sini mula mengalami perubahan tradisi dan juga kepercayaan. Sebab itulah gerakan ini telah menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, serta meminta agar memperbaiki kehidupan dan melepaskan diri daripada penjajahan. So ini adalah gerakan Islam
So gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan Islam. Mereka cuba pulih balikkan Islam. We got two pemimpin, Syed Jamal ad-Din Al-Ghafani dan juga Sheikh Muhammad Abdul. And why they started? Because berlaku imperialisme Barat di Mesir. Imperialisme Barat, just now I told you, imperialisme Barat bererti penjajahan Barat. Orang luar, Spain, Britain, semua datang, mereka menjajah Mesir. So bila mereka menjajah Mesir, berlaku pertembungan budaya. So budaya ini mengancam tradisi dan kepercayaan masyarakat tempatan. So gerakan ini telah menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan juga hadis, serta meminta agar memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Okey, gerakan Islah faham? Faham. Okay, thank you. Priyashini, thank you darling. Yang lain semua tu tidur, hantu. Okay, never mind. Next week I will see y'all. Nanti saya bunuh orang semua. Saya tahu apa saya nak buat dengan orang. This week I cannot do anything. Thank you Raina. Okay, now daripada gerakan Islah lah membawa kepada gerakan pan-Islamis. The man behind gerakan Islah, Syed Jamal Al-Ghafani, he is the one also under pan-Islamis, the same man, right? So kita ada gerakan pan-Islamis. Gerakan pan-Islamis pada tahun 1883, Syed Jamal ad-Din Al-Ghafani. So kita ada Syed Jamal ad-Din Al-Ghafani menubuhkan kumpulan Al-Urwah Al-Utwah, ikatan yang kuat, memperkukuh rasa persaudaraan dan membawa umat Islam ke kemajuan. So beliau telah menubuhkan satu kumpulan yang dikenali sebagai Al-Urwah Al-Utwah, iaitu untuk memperkukuhkan rasa persaudaraan dan membawa kepada umat Islam kepada kemajuan. Akbar Al-Utwah Al-Urwah menyebarkan, so akbar dia. Okay, akbar mereka menyebarkan fahaman gerakan Islamiah, iaitu menyeru umat Islam sedunia bersatu untuk bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. So these akbar, they were using akbar to spread their idea, which ingin menyeru umat Islam, all the umat Islam bersatu, dan mereka ingin menghalang perluasan kuasa Barat. And then pada tahun 1914, Empire Uthmaniyah telah mengeluarkan fatwa. Fatwa artinya pengumuman atau undang-undang, mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas Barat bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. Alright? So Empire Uthmaniyah mengeluarkan fatwa ataupun pengumuman rasmi menyeru umat Islam yang ditindas bangkit bersama-sama dengan Turki Uthmaniyah. Nah, pemerintah Uthmaniyah pada masa itu adalah Khalifah Abdul Hamid II menggerakkan idea Islamisme bagi mendapatkan sokongan umat Islam seluruh dunia. Dan contoh, one of the local yang pemimpin tempatan kita adalah Tok Janggut. Beliau juga terpengaruh dan bangkit menentang. So ini adalah gerakan gerakan Islam. Satu, kita ada gerakan Islam, lagi satu kita ada gerakan pan-Islamis. Alright, so cikgu tangkap satu ekor. Okay, Kamlesh. Okay, can you explain a bit about gerakan Islam, sayang? Apa dia, siapa pemimpin dia, why they are angry? Gerakan Islam merujuk kepada gerakan pemulihan Islam. Ia dipelapuri oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abdul. Why they are angry?
Imperialisme Barat di Mesir telah menyebabkan berlakunya pertembungan budaya Eropah Amerika dengan kebudayaan tempatan dan telah mengubah tradisi kepercayaan dan kebudayaan tempatan. Alright, thank you, my dear. Okay, Kavinish. Kavinish. Boleh ke Kavinish? Kavinish tidur deh, Kavinish. Okay. Dah ada Faris. Yes, teacher. Okay, Faris. Apa yang gerakan ini menyeru umat Islam, sayang? Gerakan Islam, apa yang diminta oleh gerakan Islam? Okay, Kavinish, can understand. Faris. Yes. Apa gerakan Islam menyeru umat Islam? Berpegang pada ajaran Islam untuk sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Dan juga meminta agar memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Thank you, my dear. Okay, I got Sulaiman here. Mr. Sulaiman there. Sulaiman, are you there, Sulaiman? Hello. Hi, darling. Okay, gerakan PAN Islami, siapa pemimpin dia? Apa yang dilakukan? Pemimpin is Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. He menumbuhkan kumpulan Al-Urwah Al-Utka bagi memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Alright. So what akhbar yang digunakan oleh mereka dan apa seruan mereka? Idea PAN Islam Islamisme iaitu menyeru Islam seluruh dunia bersatu untuk bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Okay, thank you, sayang. Okay. Dan lagi seekor. Okay. Syed Abdul Aziz, are you there? Abdul Aziz? Yes, teacher. Adik. Empire Uthmaniyah mengeluarkan fatwa, kan? Apa yang fatwa dikeluarkan oleh mereka? Untuk menyuruh umat Islam ditindas barat. Mereka bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. And also menggerakkan idea apa, sayang? Islamisme bagi mendapatkan sokongan umat Islam seluruh dunia. Yes. Are you okay? Why you're going so fast? Okay, kayu? I'm fine, teacher. Okay, mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam bersatu dan bangkit bersama dengan ni, and also mereka menggunakan idea Islamiah bagi mendapatkan sokongan umat Islam seluruh dunia. And one of the contoh tokoh kita yang penting kat sini siapa, sayang? Kita ada Tok Janggut. Alright. Okay. Now, thank you, my dear Aziz. Nah, kemudian kita lihat kepada pemimpin yang berikutnya, iaitu nasionalisme di Jepun. Okay, nasionalisme di Jepun ini, this is the pemimpin Mikado Meiji. Now, Mikado Meiji is a very famous man because perubahan yang besar di Jepun berlaku selepas Meiji take over. Meiji study abroad. So when he studied abroad, he able to see perubahan berlaku di negara-negara barat ini tidak sama seperti negara dia. So what he planned, he want to bring back the kesedaran kepada kemajuan di negara Jepun, and mereka ingin menjadi sebuah negara yang maju dan juga dihormati oleh barat. So tindakan Meiji, beliau telah memulakan gerakan pemulihan Meiji. Alright, so anda boleh nampak, cikgu dah letakkan kat sini, maybe tak nampak dengan jelas. Okay, so this is the one you can see. Now, Maharaja Meiji, kebangkitan Jepun bermula apabila Maharaja Meiji menekankan permodenan dan perindustrian dengan menjadikan negara barat sebagai model. Nah, pemulihan Meiji ataupun nasionalisme di Jepun bermula dengan pemerintahan digerakkan oleh pemerintah Jepun. Okay, for the King of Japan. Now, memberi kesedaran untuk memajukan, untuk mencapai kemajuan
bagi mengelakkan diri daripada ancaman imperialisme Barat. So the man behind pemajuan Japan adalah Maharaja Mikado Meiji. Meiji melancarkan gerakan pemulihan Japan dengan menekankan permodenan. So he want modernization. Alright. Nah, permodenan ini mengikut Barat supaya Japan dihormati oleh negara Barat. Okay, Japan always have this inferior complex because why? From last time, everybody look China as a big giant, you know. So Japan always want to fight and want to portray that they are better. So that is why they are actually menekankan permodenan and they want Barat to see uphold and up about them. Because Japan is actually, kalau ancient story you nampak, dia adalah what they call is dumping ground of China. Do you know what is dumping ground? Guys, apa itu dumping ground? Tahu tak tahu? Tak tahu cikgu. Okay, thank you sayang. Dumping ground adalah kalau dia ada banduan and the naughty fella, they will come and dumping. Alright, China ini dia punya empire sangat luas. Hong Kong, Vietnam, Korea, all are a part of China last time. So apa yang berlaku? Yang orang yang tak dengar kata-kata Maharaja China itu, they will dumping. So that's why they call dumping ground. So Japan always ditindas oleh China. Okay, bila sejak daripada dulu dia ditindas oleh China, so Japan want to bangkit, dia mau hak yang sama dengan China. So that's why dia rasakan permodenan mengikut cara Barat ini membolehkan Japan dihormati oleh Barat. Can you guys understand this bahagian? Boleh cikgu. Thank you sayang. Can, teacher. Can, okay. Now, prinsip dan juga semangat Bushido menjadi asas kepada pembinaan nasionalisme dalam kalangan rakyat dan semasa pemerintahan era pemulihan Meiji. Nah, pemulihan ini meliputi gerakan pembaharuan dari segala aspek yang menjadikan Jepun sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada abad ke-20. So cikgu ulang, pemulihan ini meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Japan sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Namun, desakan ekonomi dan nasionalisme melampau desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Japan sebagai kuasa imperialis di Asia. Because why? Later, kita ada seorang pemimpin yang bernama General Tojo. So Tojo will take over Japan and he menukarkan sistem mereka kepada sistem ketenteraan dan menjadikan Japan sebagai kuasa yang utama. Okey, bahagian ini faham? Can understand? Okay, cikgu ulang balik. Nanti cikgu tanya ya. Okay. Now. Sekolah dah sampai bab 3. Sudah belum? Belum. Belum. Okay. Oh, yeah, teacher. Where you all now? Bab 2. I'm still in part 1, teacher. Oh, Junaid. Oh, okay. Alright, bab 1. Because okay. my teacher is a SPM pengawas. Oh, okay, pengawas. Okay. Now, kita lihat kat sini Empire Uthmaniyah dan Mesir. Now, this the same thing cikgu ulang balik. Kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam, agama Islam. Now, we got 2, gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamis. Gerakan Islah, kita ada gerakan pemulihan Islam dipelopori oleh Syahid Zamal al-Din al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abdul. Dan apa yang berlaku adalah imperialisme Barat, especially Mesir, telah menyebabkan pertembungan kebudayaan Eropah Amerika dengan budaya tempatan di Mesir. So that's why they're not happy. Mereka telah menyeru umat Islam untuk berpegang kepada Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian kita ada gerakan Pan-Islamis.
Pada tahun 1883, Syed Jamal ad-Din menubuhkan Al-Urwah Al-Utwah, iaitu ikatan yang kuat, iaitu menguatkan persaudaraan dan juga kemajuan. Beliau telah menerbitkan Akhbar Al-Urwah Al-Utwah, iaitu sebarkan idea pan-Islamis dan juga menyatukan Islam. Beliau juga mengeluarkan fatwa Islam pengisytiharan, iaitu menyeru umat Islam menentang penjajahan. Idea pan-Islamis mendapat sokongan. Idea pan-Islamis mendapat sokongan umat Islam seluruh dunia termasuk di tanah Melayu. Kebangkitan Tok Janggut also it's berkaitan dengan gerakan pan-Islamis. Alright, so ini ulangan kita tahu saya cekik je orang. Nasionalisme di Jepun, kesedaran mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. So kita ada maharaja yang bernama Mikado Meiju. Alright, beliau telah memulakan gerakan pemulihan Jepun dan melakukan permodenan mengikut model barat because mereka nak dihormati. Prinsip atau semangat Bushido sebagai asas nasionalisme rakyat dan pemerintah, dan pemulihan meliputi aspek kehidupan Jepun sebagai kuasa imperialis dan kuasa tentera yang kuat di Asia. Dan desakan ekonomi dan nasionalisme tentera menjadikan Jepun sebagai imperialisme baru. Bahagian ini faham? Boleh? This is the easiest one, tetapi yang berikutnya dia susah sikit. There's a lot of nama dan sebagainya ya. Berikutnya kita akan belajar tentang nasionalisme di Asia Tenggara. Secara rumusnya, nasionalisme di Asia merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing, mengekalkan kemerdekaan dan juga menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa. Kita sewajarnya mengambil iktibar untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan negara dan bangsa. Now, see, I have to explain this one first, then only we can do it. So, nasionalisme. 2 minutes. Okay. Lihat this one first. I will explain first, then we go slowly. Nasionalisme anda sudah tahu dia adalah semangat cinta akan negara dan anda sanggup lakukan apa sahaja untuk mempertahankan negara daripada penjajahan. Nasionalisme, your book is a lot, notes dia banyak. So I try to break it into 2. Cikgu letakkan 2 tahap. Yang tahap yang pertama will be more sederhana, is more softer. And tahap ini mereka tidak menuntut kemerdekaan. Each state kita akan belajar, Filipina, Burma, Vietnam, dia ada 2 tahap. Alright. Tahap pertama dia adalah sederhana, mereka tidak menuntut kemerdekaan. They also asking for something. Mereka menuntut agar hak mereka, hak dan kepentingan dilindungi. Pada masa ini dia asking for their rights and also kepentingan dilindungi. Bila tahap pertama tidak berjaya, then they go for radical. Radical means mereka menggunakan revolusi bersenjata atau mereka menggunakan kekerasan. So kita akan lihat setiap negara ini dia ada 2 tahap. Satu dia adalah sederhana, lagi satu dia akan menjadi radikal, dan pada masa yang tahap kedua kita akan mendapat, mereka akan cuba. Yang ini mereka tidak menuntut kemerdekaan, mereka hanya mahu hak dan kepentingan dijaga atau dilindungi. Tapi tahap kedua they say please get out, we want our independence. Fahamkah? Logan faham? Logan? Understand, Chair. What do you understand, sayang? The tahap sederhana dia tidak menuntut kemerdekaan.
Then the tahap radical is the revolusi bersenjata. Alright, so it's not in your buku text, but you just follow like this because it will be easier for you all to break the points. Boleh faham kah? Okay, Chair. Alright, okay. Okay, so we see here. Now, pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Nah, kita mulakan dengan Filipina. Alright, Filipina. So here we got tahap sederhana. So kita lihat kepada tahap sederhana. Mereka ingin menghapuskan penjajahan asing. Siapa yang menjajah mereka? We got Spanyol. Later we got Amerika Syarikat. So dia ada dua kuasa. Okay, pada masa ini lebih kepada, we can see this time is only lebih kepada Spanyol lah. Alright. So nasionalisme adalah untuk menghapuskan penjajahan asing iaitu Spanyol. Pada awalnya gerakan propaganda dipelopori oleh pemimpin yang bernama Jose Rizal. Alright. Now he asked for gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol, memberi hak yang sama seperti bangsa Spanyol. So he asked Filipina dijadikan sebagai wilayah Spanyol dan mereka juga diberi hak yang sama seperti bangsa Spanyol. So bila dia minta ni semua tak berlaku, he form a persatuan ataupun he form a pertubuhan yang dikenali sebagai Liga Filipina. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pada 1892 dan mendesak kerajaan Spanyol melakukan pembaharuan dari aspek politik, ekonomi dan sosial tetapi gagal. Nah, gerakan propaganda gagal dan diganti pula gerakan yang lebih radikal. Boleh faham? So sederhana, they try to hapuskan penjajahan barat. It started by Jose Rizal. He menuntut, there are two things he menuntut, wilayah Filipina sebagai wilayah Spanyol dan mereka mempunyai hak yang sama. And then later, dia telah menubuhkan League of Philippines, Liga Filipina, dan mendesak Spanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial tetapi tidak berjaya. So when his attempt, so do you know what happened to him? Ada cikgu anda sudah ceritakan? What happened to Jose Rizal? Anybody knows? Saya jadi gila lah ajar orang semua. Hari, can you talk, darling? Yes, sir. Okay, do you know what happened to Jose Rizal, sayang? They're not sure, sir. Okay. Lagi seko, mana? Okay, now never mind, I'll tell you. Jose Rizal akan ditangkap, kemudian dibuang negeri, and finally digantung sampai mati. Okay, that is what happened to him. Beliau telah dihukum bunuh. Nah, bila Jose Rizal meninggal dunia, and kita ada gerakan yang lebih radikal. Now, because pemimpin-pemimpin ataupun pengikut-pengikut Jose Rizal was not very happy, so untuk gerakan radikal ini kita akan lihat 3 orang pemimpin. Kita ada Bonifacio, kita ada Aguinaldo, okay, and also kita ada Sergia Osmena. So there are 3 pemimpin ya. So kita akan lihat 3 mereka. Nah, Bonifacio telah menubuhkan Katipunan. He formed a party called Katipunan. Okay, parti dia adalah Katipunan yang cuba menuntut kemerdekaan melalui revolusi, and he use Katipunan telah menggunakan Akbar Kalian untuk menyebarkan idea revolusi. Bonifacio dan juga Aguinaldo, so both of them combined together, mereka melancarkan revolusi tetapi gagal. Nah, end of the revolusi apa yang berlaku? Aguinaldo accused Bonifacio working together with Spanyol, and Bonifacio akan dibunuh oleh Aguinaldo. Nah, after that, Aguinaldo kini bekerja sama dengan Amerika because he thought our America is coming to help him. So Aguinaldo bekerja sama dengan Amerika dan cuba menyingkirkan Spanyol. And berjaya.
Okay, they work together with Amerika and untuk menyingkir. But unfortunately, what happened? Kini Amerika pula menawan Filipina. So America don't want to let it go, Filipina, and Aquilnaldo tried to declare independence by himself. So Aquilnaldo cuba mengisytiharkan. So pengisytiharan kemerdekaan oleh Aquilnaldo tidak diiktiraf oleh Amerika dan Filipina diletakkan di bawah Amerika Syarikat. Can you guys understand until now? Boleh Can, faham? teacher. Can, okay, then later part apa yang berlaku adalah they know already they are using force, they cannot win. So mereka tahu mereka perlu mengubah strategi. So mereka golongan nasionalis telah mengubah strategi perjuangan. Sergio Osmena, pemimpin parti nasionalis, telah menggunakan pendekatan bekerjasama dan juga kaedah diplomasi dengan Amerika. And then beliau dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907 dan menuntut kemerdekaan sehingga Perang Dunia Kedua. Alright, so this is perubahan yang berlaku di Filipina pada sederhana dan juga tahap yang kedua. Ada soalan before saya further? Ada soalan, bagus. Cikgu tangkap seorang. Aisyah, are you there sayang? Yes, teacher. Darling, tell me about tahap sederhana Filipina sayang. It's to menghapuskan penjajahan asing Sepanyol. Yes, correct. Siapa dia punya the main person sayang? Is it Jose Rizal? Jose Rizal, correct. Apa yang dituntut oleh beliau? Menuntut Filipina sebahagian wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Thank you, darling. Okay, yang ini ya. Okay, now cikgu ada Zarif. Zarif Zainuddin. Zarif. Dai Zarif. Ada phone pun takkan cakap. Raina, can you help me? Raina? Okay. Priyashini, can you help me? Yes, teacher. Okay, tell me, apa yang Jose Rizal tubuhkan saya? Apa parti beliau? 3 Filipina pada mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial tetap gagal. Alright, so beliau telah menubuhkan Liga Filipina dan cuba mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial tetapi gagal. And gerakan ini kemudian dijadikan gerakan radikal. Alright, radikal. Dania, are you there? Dania? Okay, Tapa. Diana, are you there? Yes, teacher. Okay, darling. Radikal ni kita ada berapa pemimpin di bawah Filipina? 3. 3. Who are they? Bonifacio, Aguinaldo, and Sergio Osmena. Okay, tell me about Bonifacio sayang. Dia menubuhkan Katipunan bagi menuntut kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Okay, very good. And then? Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk menyingkirkan Spanyol. There. Bonifacio, where are you running? Sorry, teacher. Katipunan menggunakan akhbar Kalayan menyebarkan idea revolusi. So then, finally? Bonifacio dan Aguinaldo melancarkan revolusi Filipina tetapi gagal. Very good. Okay, thank you, darling. Okay, Nikash, are you there? Okay, Tapa. Hari, can you explain to me about Aquilnaldo sayang? Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk menyingkirkan Sepanyol. Then berjaya atau tidak sayang?
Berjaya, berjaya. Berjaya. Then what happened? What happened to Aguinaldo? Pengisian kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat dan Filipina diletakkan di bawah Amerika Syarikat. Alright, okay. Tahap yang berikutnya, what happened sayang? Golongan nasionalis? Golongan nasionalis mengubah strategi perjuangan. Very good, darling. Thank you. Okay, Logan tak boleh cover dia. Okay, Ishwar. Bagaimana Sergio Osmena? Ishwar. Yes. Yes. Bagaimana perjuangan Sergio Osmena sayang? Pemimpin Parti Nasionalis menggunakan pendekatan bekerjasama dan menggunakan kaedah diplomasi dengan Amerika. Alright, okay. Then what happened? Beliau Menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907 dan terus menuntut kemerdekaan sehingga Perang Dunia Kedua. Alright, so that is kita punya pemimpin. You supposed to write it down dalam kotak kat bawah. Okay, now kita lihat yang berikutnya iaitu Burma. Okay. This is, okay, who's kita punya yang Burma pemimpin, Perdana Menteri Burma yang dipenjarakan sekarang? Her father is the one Aung San. Yang ditangkap adalah Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, she's the one yang ditangkap. Her father is the first president of tak tahu, tak apa, cikgu dah beritahu. Okay, it's okay sayang. So Aung San adalah the father of Aung San Suu Kyi. He was the first prime minister for Burma, ya. Okay, now kita tengok kat sini. Again same, cikgu dah pecahkan kepada dua, pergerakan sederhana dan juga pergerakan radikal. Now, sederhana is more softer, mereka cuba menggunakan gerakan yang tidak menggunakan kekerasan secara paksa, ya. Okay. Nasionalisme di Burma, sederhana adalah kita ada perjuangan kelas menengah, Sami Buddha Ponggi atau Takin, Siswaza University dan juga petani menentang imperialisme British. So mereka, kita ada golongan kelas menengah, Sami Buddha Ponggi, kita ada Takin, itu Siswaza University dan juga petani. Nah, nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan berpendidikan barat, berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha dan mereka telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha. Right? And then Persatuan Belia Buddha ditubuhkan untuk mengekalkan. Okay, why persatuan ini ditubuhkan? Untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma, dan mereka telah menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. So cikgu ulang, gerakan sederhana adalah di bawah golongan menengah, Sami Buddha, Takin dan petani, and it started by kita dimulakan oleh gerakan pertengahan berpendidikan barat, berikutan kemasukan kita punya pengaruh British. Okay, bila British masuk, agama Kristian mula diperkenalkan dan sebagainya, and ini menyebabkan mereka mengancam kedudukan agama Buddha. So kita punya kelas pertengahan ini telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha. Dan Persatuan Belia Buddha ini cuba mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma, dan mereka telah menggunakan isu kasut. What is isu kasut? Who knows what is isu kasut sayang? Apakah itu isu kasut? Okay, tak tahu. Okay, tak tahu juga. Okay, isu kasut ni, now kita punya pegawai-pegawai British telah memasuki. Okay, pegawai-pegawai British telah memasuki Buddhist temple dengan menggunakan kasut. Okay, so ini menyebabkan masyarakat yang beragama Buddha, they was very angry, dan mereka telah menggunakan isu ini untuk membangkitkan nasionalisme. Right, because the pegawai-pegawai British memasuki temple Buddhis dengan menggunakan kasut. Alright. Now, gerakan radikal pula,
Perjuangan semakin radikal apabila dipimpin oleh pemimpin radikal iaitu U Ba Peh. Nah, menukarkan nama Persatuan Belia Buddha kepada Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma dan beliau telah memperjuangkan isu bangsa Burma. Okay, that's one. And then pada 1920 kita juga ada revolusi pelajar yang mereka menuntut penubuhan universiti sendiri. So they was asking for universiti sendiri. Okay, and then kita ada golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Am Sangha Samanggi dan mencetuskan pemberontakan Sayasen. And then kita juga ada nasionalisme wujud selepas pengenalan Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dengan India. Because dulu Burma dengan India adalah di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. So kalau Burma dengan India dipisahkan, ini akan sukar untuk memperoleh kemerdekaan. That's why they were fighting. Nah, kemudian kita ada golongan Takin menubuhkan Parti Do Bama Asiayon, iaitu kami orang Burma memperjuangkan kemerdekaan Burma. So pemimpin parti Aung San, Quai Nin and Muni telah mengelarkan diri mereka sebagai Takin dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Finally, Dr. Ba Maw menang dalam pilihan raya dan beliau menjadi Perdana Menteri yang pertama. Okay, you see. Okay. See, there are so many things here. Saya nak anda pilih 2 atau 3 cukup. Okay, so kalau kita punya perjuangan yang ini, anda ambil yang ini. Okay, this one, nasionalisme gerakan. Anda ambil golongan kelas menengah berpendidikan barat. Mereka terpengaruh dengan British yang mengancam kedudukan agama Buddha. So mereka telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha. This is cukup. Okay, kalau anda rasa banyak nak hafal, you just take this one. Gerakan oleh golongan kelas menengah berpendidikan barat. Dan mereka rasakan pengaruh British ini mengancam kedudukan agama Buddha. So mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha. And then Persatuan Belia Buddha ini ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan juga kebudayaan. Dan mereka menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. And then kita punya radikal ini, they are so many. Okay, you orang takut. Okay, tak apa. Kita ambil yang ini. Okay, first one. And then kita ambil the second one. Cukup because when you're writing, they only need 4 or 5 points. So cukup kita punya. Okay. This one. And also Ba Maw. So here we got 3, here we got 2. Cukup. Boleh faham kah? Boleh. Boleh. Okay, thank you sayang. Cikgu tangkap lagi satu ekor. Logan, can you explain to me tentang gerakan sederhana Burma sayang? Okay, sir. So, perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha, Takin dan petani menentang imperialisme British. Okay, nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan yang berpendidikan barat, berikutan dengan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha dan mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha. So, Persatuan Belia Buddha ini menggunakan isu apa? Persatuan tersebut menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme di Burma. Thank you sayang. Okay, then kita ada Raina tak boleh. Okay, Sulaiman. Sulaiman. Hi teacher. Hi darling. Tell me about pergerakan radikal sayang di yang lebih radikal ini di Burma. Siapa pimpin? The pimpin
Radical iaitu UBAPE. Dan beliau telah menukarkan nama Persatuan Belia Buddha kepada apa? Majlis Persatuan Kesatuan Burma. And also mereka memperjuangkan apa? Isu Alright, okay. Pada masa yang sama, they also have revolusi pelajar yang cuba menuntut untuk penubuhan universiti sendiri. Alright, thank you darling. Okay, right. Kita ada Nikas tak boleh. Okay, Kamalesh. Apa itu Perlembagaan Burma 1935 sayang? Kamalesh? Yes teacher. What's happening? Perlembagaan Burma 1935 memisahkan Burma dengan India dan ini telah memberangsangkan perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, alright. And then what happened? Final one, what I highlighted. Me, teacher. Yes, of course, you're the one. Dr. B.A. Mao menang dalam pilihan raya pada 1937 dan menjadi Perdana Menteri pertama. Yes, correct. So Dr. Mao menang dalam pilihan raya 1937 dan menjadi Perdana Menteri yang pertama. So Burma faham, my dears? Boleh ya? So kita masuk kepada Vietnam. Vietnam ini kita akan lihat perbezaan. Sederhana dan juga radikal. Sederhana muncul akibat daripada perubahan sosio-politik dan sosio-ekonomi selepas kedatangan Perancis. So bila Perancis masuk, berlaku perubahan sosio-politik dan juga sosio-ekonomi, and selepas tahun 1918 ia dipelopori oleh golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin, dan mereka memperjuangkan pemulihan sistem beraja. So they were asking back pemulihan sistem beraja. Golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan juga gerakan anti Perancis. Nasionalisme disebarkan oleh akhbar, Tribune, England dan juga kolej-kolej untuk mengkritik penindasan dan juga menuntut hak rakyat Vietnam. So anda boleh nampak dia adalah tidak menggunakan kekerasan, dia lebih kepada mereka meminta agar pemulihan sistem beraja dikembalikan, dan mereka juga ingin meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis. So they use 2 newspaper untuk mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. So that is gerakan sederhana. Gerakan radikal ada 2 fahaman yang berbeza atau 2 aliran ya, kita akan lihat. Selepas Perang Dunia Pertama, kita ada 2 aliran, iaitu satu ideologi nasionalisme, lagi satu adalah ideologi komunisme. So we got 2, ideologi nasionalisme dan lagi satu adalah ideologi komunisme. Ideologi nasionalisme kita ada Parti Vietnam Quoc Dang Dang. Okay, Vietnam Quoc Dang Dang ataupun Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh pula, Nguyen Ninh Tai Hoc. Alright. So idealis, nasionalis, kita ada parti yang dikenali sebagai Vietnam Quoc Dang Dang dipimpin oleh Nguyen Ninh Tai Hoc. Okay, then idea nasionalis komunis pula dimulakan oleh Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. 2 aliran yang berbeza. Alright, satu nationalism, another one is communism. Perjuangan Vietnam Quoc Dang Dang berteraskan kepada demokrasi, nasionalis dan juga sosialisme. Mereka melancarkan pemberontakan untuk mengusir Perancis dan mereka ingin menubuhkan Republik Vietnam. So that means kita punya Nguyen Ninh Tai Hoc ya. So dia telah melancarkan pemberontakan untuk mengusir Perancis dan dia ingin menubuhkan Republik Vietnam. So what happened? Perancis telah berjaya menangkap dan juga all the pemimpin bersama dengan kita punya. So Perancis bertindak menangkap pemimpin
kita punya pemimpin Vietnam Quoc Dang Dang dan membunuh Nguyen Nhin Tai Hoc. So dia telah dibunuh. So gerakan itu yang pertama tu nasionalis itu sudah kembanglah. Nah sekarang kita ada gerakan nasionalis menentang diteruskan oleh Ho Chi Minh melalui parti baru, melalui parti dia iaitu Parti Komunis Vietnam pada September 1945. Ho Chi Minh telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi iaitu di utara Vietnam, dan manakala selatan pula masih di bawah pengaruh Perancis dan juga Amerika. Gerakan penentangan diteruskan sehinggalah Republik Vietnam dibentuk pada tahun 1976. So anda boleh lihat how is gerakan sederhana dan juga gerakan yang lebih radikal. So sederhana ini kita lihat perubahan sosio-politik dan ekonomi because of kedatangan Perancis, dan gerakan dia dimulakan oleh golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin. And bangsa Mandarin is actually from China. They are the bureaucrat who actually studied from China and they become the ketua birokrat atau ketua pentadbiran di sini. So now mereka meminta agar pemulihan sistem beraja. Golongan intelektual pula meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis dan mereka menggunakan dua akhbar. Nah, radikal didukung oleh dua parti. Satu adalah Parti Vietnam Quoc Dang Dang, lagi satu adalah Parti Komunis Vietnam. Quoc Dang Dang di bawah Nguyen Nhin Tai Hoc, Parti Komunis di bawah Ho Chi Minh. So gerakan Quoc Dang Dang ini lebih kepada demokrasi, nasionalis dan juga sosialis. Dan mereka melancarkan revolusi untuk mengusir Perancis dan menubuhkan Republik Vietnam. Unfortunately, Perancis bertindak menangkap pemimpin kita punya what is name, Nguyen Nhin Tai Hoc. Okay. So Perancis bertindak menangkap kita punya pemimpin dan menghukum bunuh Nguyen Nhin Tai Hoc. Nah, after him, gerakan dia diteruskan oleh Ho Chi Minh. Dan Ho Chi Minh mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, iaitu Vietnam Utara, manakala Vietnam Selatan masih di bawah pengaruh Perancis dan juga Amerika. So this is kita punya Vietnam. Faham ke guys? Boleh ya? Tak ada masalah, can do ah. Boleh. Okey, bagus. Nah, kita lihat Indonesia. Yang lain semua tidur. Pria sini saja akan cakap dengan saya. Okey, you orang tinggal sekejap, 5 minit. Saya nak pergi tanda sekejap.
Okay, tak tidur ya. Okay, bagus. Okay, now kita tengok Indonesia sayang. Indonesia also together, same. Iaitu kita lihat kepada bahagian sederhana dan juga lebih radikal. Now, Indonesia sederhana, it's actually started by a lady. Her name is Radin Adjing Kartini. This the lady. Now, pada awalnya berkisar tentang isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Alright, so they try to menuntut nasib yang telah dijajah oleh Belanda. Radin Adjing Kartini, pelapor perjuangan untuk memajukan pendidikan wanita. So she write a lot of letters and letter ini telah dihantar kepada rakannya di Eropah. And all the letters kemudian telah dibukukan ya. Karya Kartini terutamanya surat yang ditulis kepada rakan-rakan di Eropah dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karya ini kemudian diterjemah ke dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan judul Letters of the Javanese Princess. Nah, karya ini telah mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kepada kemunduran bangsa Indonesia. Kemudian, after kita ada the first one, cikgu dah beritahu, Radin Adjing Kartini. Kemudian kita ada satu pertubuhan yang dikenali sebagai Muhammadiyah. Okay. Nah, kemunculan pertubuhan seperti Muhammadiyah mempertahankan agama Islam daripada sekularisme Barat. Sekularisme Barat adalah ancaman daripada budaya Barat seperti budaya kuning, agama Kristian dan sebagainya. So, they try to menyebarkan agama Islam yang sebenar daripada menghalang kita punya sekularisme Barat. Okay, now, kemudian kita ada radikal. So, ia menjadi lebih radikal dengan pertubuhan kita punya Syarikat Islam. Kita ada Parti Nasional Indonesia dan juga Parti Komunis Indonesia. PNI dipimpin oleh Soekarno. Now, 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Sumpah Pemuda. And ada 3 asas dalam sumpah iaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Soekarno menubuhkan pembentukan permufakatan politik kebangsaan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. So these are the dua pergerakan, satu sederhana dan radikal. So sederhana adalah di bawah kita punya first one, Radin Adjing Kartini, and kemudian kita ada Muhammadiyah. Radikal adalah di bawah pertubuhan Syarikat Islam, Parti Nasional Indonesia dan juga Parti Komunis. And 1928 mereka telah menubuhkan satu kongres, iaitu Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Sumpah Pemuda. So they use three prinsip, iaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. And Soekarno telah menubuhkan permufakatan politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. So, Indonesia faham, guys? Faham, cikgu. Okay, bagus. Cikgu tangkap. Aisyah? Faham, cikgu. Okay, bagus, darling. Aisyah? Yes, teacher. Can you explain to me tentang Radin Adjing Kartini, sayang? Radin Adjing Kartini, pelopor perjuangan memajukan pendidikan wanita Indonesia. So, what she did, sayang? Apa yang ditulis oleh beliau? Beliau telah menulis surat. Correct or not? Ya. Surat ini telah dijadikan sebagai apa? Diutuskan kepada rakan-rakannya di Eropah. Dan dibukukan. Correct or not? And it become a book. The novel, dia adalah dikenali sebagai apa? Hilang Gelap Terbitlah Terang. Can you understand? That is her novel. And then it's also translated into English, which is called as Letters of the Javanese Princess. Boleh faham sayang? Yes, teacher. Okay, so we do have Muhammadiyah
And then kita lihat yang berikutnya Thailand. Nah, Thailand ni dia beza sikit. Kalau anda nampak, Thailand punya pembaharuan ini dibawa oleh two important men. So kita ada Mongkut dan juga Chulalongkorn. Have you heard about these people name? Even last year kita belajar. Remember or not? Cikgu pernah beritahu kepada anda tentang mereka berdua ini. Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Perjanjian Bangkok ingatkah? Tak ingat. Okay, tak apa. Okay, now you see, Mongkut and Chulalongkorn is very different from other sultan, other raja. Now why? Pemerintahan Mongkut dengan, you see, all the negara Asia Tenggara pernah dijajah kecuali Thailand. Thailand sahajalah di Asia Tenggara tidak pernah dijajah. Nah, kenapa dia tidak pernah dijajah? Kerana kebijaksanaan Mongkut dan Chulalongkorn. Mereka menggunakan kaedah diplomasi dan juga mereka berbaik-baik dengan kuasa Barat. How they do that? You see, Mongkut knows he got a lot of enemy because Bangkok or kita punya Thailand was the central power for kuasa-kuasa Barat. Mereka datang ke banyak semua negara-negara luar ini akan datang dan berdagang di Thailand because Thailand punya empire jajahan dia sangat luas. So he knows either you fight with the enemy or you keep the enemy closer. If you cannot fight with the enemy, big friend with all the enemies. So he did that. What happened? Dia jadi kawan kepada semua musuh-musuh dia and dia telah menerapkan sistem pentadbiran Barat sendiri ke negaranya so that mereka tak ada alasan nak kacau Thailand. Can you guys understand apa yang Cikgu sebut? Can you guys understand sayang apa yang Cikgu kata? Boleh. Okay. Alright, now kita tengok. Now, berbeza dengan nasionalis negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah dan menuntut kemerdekaan. Nah, nasionalisme ini lebih kepada mempertahankan kedaulatan negara dan penglibatan rakyat. Okay. Penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Cikgu tandakan ini. Okay. So nasionalisme Thailand ini lebih mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan dipelopori oleh Raja Thailand melalui urusan diplomasi dan juga permodenan. Right? So Raja Mongkut, what happened? Kita tengok ya apa yang dibuat oleh Raja Mongkut. Raja Mongkut menggunakan pendekatan diplomasi dan permodenan serta berbaik-baik dengan negara Barat, Britain, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Beliau juga memulakan permodenan dan memperkenalkan birokrasi Barat di Thailand. Kemudian beliau membawa penasihat Barat untuk melatih pegawai tempatan dalam kewangan, pelabuhan, kastam dan juga ketenteraan. He also membawa guru dari Barat untuk melaksanakan pendidikan Barat di Thailand. Okay. Alright. And secara tidak langsung, ini telah membentuk imej Thailand sebagai sahabat negara Barat dan bebas daripada penjajahan. Dasar ini diteruskan oleh anaknya iaitu Raja Chulalongkorn. Chulalongkorn also did the same thing. Dia juga telah memulakan permodenan dan juga memperkenalkan birokrasi Barat dan dia telah membawa masuk penasihat Barat untuk melatih dia punya pegawai tempatan dalam kewangan, pelabuhan, kastam dan sebagainya. So bila mereka lakukan, they become friend. So Thailand ini bebas daripada penjajahan Barat. Can you guys understand yang ini? Boleh faham? Yes, teacher. Boleh, cikgu. Okay, bagus. Okay, now kemudian what happened? Custom. Custom is immigration sayang. Chain, that is immigration. Custom means immigration. Huh? Okay, then bahagian sederhana and dia menjadi lebih radikal. Okay.
Okay, this one. Nasionalisme di Thailand muncul kerana kelemahan kita punya pemerintahan Raja Vajirahut. Nah, Raja Vajirahut is pengganti lepas kita punya Chulalongkorn. What happened adalah Raja Vajirahut, beliau telah melakukan pemerintahan kuasa mutlak. Okay? Nah, kelemahan pemerintahan Raja Vajirahut, he spent lavishly and he never spend money for the people. He actually keep all the money, and because why? Zaman dulu semasa the grandfather and great grandfather, what happened adalah mereka menghantar ramai pelajar pergi belajar ke luar negara. Tetapi semasa zaman Raja Vajirahut, he stop everything. He don't want to spend for people. So ini menyebabkan rakyat tidak puas hati, and all the power was taken by the kerabat di Raja. So only the kerabat di Raja is managing everything. So that's why they were very angry. So kelemahan pemerintahan Raja Vajirahut menimbulkan kesedihan rakyat dan juga terhadap penguasaan politik oleh kerabat di Raja. And then pada masa inilah kita ada dua pemimpin, Nai Predi Penomyam dan juga Pibul Songgram. Okay, Nai Predi Penomyam dan Pibul Songgram telah menubuhkan Parti Rakyat. Okay, menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai 1932. Revolusi ini menamatkan pemerintahan beraja berkuasa mutlak dan memperkenalkan raja berperlembagaan. They started raja yang follow. Dia punya tertakluk kepada undang-undang. Dan kita lihat kedudukan raja yang lebih tinggi, tetapi tak boleh campur dalam urusan pentadbiran dan Perdana Menteri akan menjalankan pentadbiran. Okay. Nah, kemudian this is happen. This also boleh dikatakan sederhana. Don't see sebagai radikal lah. Okay. Tak apa, cikgu dah pecahkan and then it's easy for you all to break. Nah, nasionalisme seterusnya adalah kerana mereka tidak puas hati dengan penguasaan ekonomi oleh Barat dan juga orang Cina, because economy, the local economy is taken away by hak rakyat atau penguasaan ekonomi telah diambil oleh kapitalis Barat dan juga orang Cina. So Pibul Songgram yang menjadi Perdana Menteri pada masa itu, dia telah meluluskan pelbagai undang-undang, iaitu menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan Bumiputera terlibat ataupun the local Thai people terlibat dalam ekonomi. So cikgu ulang, nasionalisme ini berlaku kerana cengkaman ekonomi oleh Barat dan orang Cina. So Pibul Songgram telah meluluskan undang-undang dengan menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam ekonomi. Nah, semasa Perang Dunia Kedua, mereka telah menjalankan kerjasama dengan Jepun. So bila mereka kerjasama dengan Jepun, Thailand tidak dijajah oleh Jepun dan mereka juga mendapat wilayah Indochina dan Tanah Melayu. And finally, 1939, nama Thailand Siam ditukar kepada Thailand, artinya tanah bebas. So this is kita punya nasionalisme di Thailand. Fahamkah? Faham cikgu. Seekor, 2 ekor kan cakap. Lain-lain semua tu sudah tidur. Faham cikgu. Tak tidur lagi, masih bangun lagi. Okay, let's do this one first before I now. Okay, here. Apakah strategi perjuangan nasionalis Filipina selepas penguasaan Amerika? What they do? Apabila mereka dikuasai oleh Amerika, apakah strategi yang digunakan oleh mereka? Okay. Not A sayang, betul, bukan. This is after America.
After America is Sergio. After no. Sergio Is it sebenarnya. D? Yes, mereka menggunakan kaedah diplomasi. Okay, cuba mendapatkan secara undang-undang. That is kaedah diplomasi. Okay, now here. Gerakan nasionalisme peringkat awal di Filipina adalah berbentuk propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Apakah perkara yang menjadi tuntutan gerakan ini? What he asked for? Teacher, is this B? No sayang. The answer is A. Hak yang sama dan wilayah Spanyol sebagai wilayah Filipina sebagai wilayah Spanyol. Nah, apakah peranan akbar kalian yang muncul semasa gerakan nasionalisme pada akhir? So what they want? Mereka menyebarkan idea nasionalis. Okay, so apakah isu yang diperjuangkan oleh Revolusi Pelajar Burma? What they want? Is it A? Yes, correct, A. Nah, apakah yang diperjuangkan oleh tokoh di bawah dalam perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia? Radin Arjin Kartini. What she asked for? C. Yes. Apakah faktor yang membolehkan Thailand mempertahankan kemerdekaan? D. D. Yes. Permodenan pentadbiran. Maklumat berikut merupakan parti politik yang muncul selepas gerakan nasionalisme di Indonesia. Apakah yang dikaitkan dengan pertubuhan parti-parti tersebut? Teacher, is it kebebasan? No, sayang. This is Indonesia. So what they did? Apa kaitan mereka? Nasionalisme menjadi lebih radikal. Guys, you have to read this topic. Everybody is, I don't know, not even touch 50. Tolong belajar balik, boleh ke? Sekolah dah habiskan topik ini? Sudah belum? Belum. Belum lagi. Okay, where you all now? Masih buat lagi? I think we're at 2.3 my school. 2.3. Okay. So anyways, tolong belajar balik. Lepas itu minggu depan cikgu akan sambungkan bahagian ini. Boleh fahamkah? Okay. With then, I will end today's class. So see you guys next week. Bolehkah? Face to face. Can Yeah. teacher. Okay, see you guys. Bye, Bye-bye. teacher. Bye-bye. Wait, Thank you, I- teacher. Thank you, teacher. Yes, Bye-bye. yes. What is that, sayang? Bye, teacher. Thank you, teacher. Thank you, darlings. Take care. Thank you, teacher. Okay, darling. Thanks, teacher. Okay, darling. Bye-bye. Welcome, guys.